ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama sekali kita merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan daripada Allah, sama-sama dapat kita jumpa pada malam ni bainal maghrib wal isya, di antara waktu maghrib hingga waktu isya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita sebagai sebaik-baik manusia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih pada Ustaz Firdaus, seluruh warga penjara Pulau Pinang yang bersama pada malam ni. Saya tengok Ustaz Firdaus cakap mukadimah tadi tu, saya kira lebih kurang seminit, dekat 80 perkataan Ustaz Firdaus sebut. Sebagai seorang penceramah yang profesional, dia boleh cakap 100 patah perkataan dalam masa seminit. Saya kira Ustaz Firdaus lebih kurang 80 lebih. Yang tu kira profesional lah. Jadi kalau sepatutnya lah kan, kalau yang dah profesional ada tu, saya tak perlu main kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tajuk yang dibagi, masihkah ada taubat untuk diriku? Nak ada taubat, kena ada dosa, betul tak? Betul. Tuan-tuan, kita santai-santai dah malam ni tuan-tuan. Saya pun tak apa nak sihat, duk batuk 2-3 minggu kita santai lah. Jangan serius sangat. Bulan sudah saya pergi di penjara Jawi. Saya tahulah banyak order ni semua serius, cengih. Tapi janganlah dalam ceramah baru buat cengih kan? Kita santai-santai dah kan? Sebulan sudah saya pergi penjara Jawi, dan hari ni Alhamdulillah saya sampai di sini pula. Padahal saya lebih dekat dengan sini, sebab saya asal orang Kampung Rawa, dekat kan, tak sampai 5 km. Tapi saya sampai di Jawi dululah. Lepas tu hari ni saya sampai di sini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, untuk mengisi tema pada malam ni, saya nak ambil satu hadis Nabi SAW, yang mana Nabi pernah bersabda, kullu bani Adam khata'un, setiap daripada anak Adam ni pasti akan buat dosa, pasti akan buat salah. Wa khairu khata'in natawabun, dan sebaik-baik orang yang buat salah, sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat. Pendek ya hadis ni. Dua benda ni yang kita nak bincang malam ni. Nabi kata apa? Semua daripada anak Adam pasti buat dosa, dan sebaik-baik manusia ataupun sebaik-baik orang yang berdosa tu, dia akan segera bertaubat pada Allah. Dua benda ni ya nak sembang malam ni. Yang pertama, Nabi kata apa? Kullu bani Adam khata'un, setiap daripada anak Adam pasti akan buat salah, pasti akan buat silap, pasti akan buat dosa. Pasal apa? Kita ni manusia yang Allah Ta'ala cipta, nak gambarkan betapa lemahnya kita. Kalaulah Allah Ta'ala cipta manusia ni tak ada dosa, saya rasa mungkin manusia ni akan buat macam kejahatan yang lebih besar lagi. Satu hari dalam kuliah saya, saya ada banyak kuliah muslimat. Jadi bila saya pergi kuliah dekat, kalau orang sini dia panggil mami lah kan, saya tengok sini banyak orang luar kan. Tuan-tuan boleh faham saya cakap kan? Boleh kan? Dah hampa panggil mamak ceramah, dia cakap lagu ni lah kan. Panggil, kalau boleh faham Alhamdulillah. Kalau tak faham bang, saya betul. Saya tak boleh nak ceramah, nak guna bahasa buku tu tak apa pandai sangat kan, bahasa macam ni lah boleh pakai. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, satu hari saya kuliah, ada satu makcik ni tanya saya. Dia kata, Ustaz, kan bagus kalau Allah Ta'ala cipta kita manusia ni hanya buat kebaikan ya, tak buat jahat. Manusia tak ada yang rompak, tak ada yang rogol, tak ada yang bunuh orang, tak ada yang curi.
Semua orang beranak buat baik ya. Penjara pun tak payah ada, neraka pun tak payah ada, dosa pun tak payah ada. Hanya ada pahala dan syurga saja. Kan senang kalau macam tu. Tuan-tuan, dalam gambar ada hero, betul tak? Betul tak? Ada hero kan dalam gambar? Kan? Apa gambar pun ada hero. Gambar Melayu pun ada hero, gambar Tamil pun ada hero, gambar orang putih pun ada hero, gambar Hindustan pun ada hero. Hero. Bila ada hero, kena ada orang jahat lah. Kalau hero ada orang jahat tak ada, macam mana dia nak jadi hero? Jadi bila dia nak jadi hero, mesti kena ada benda jahat, sehingga dia melawan kejahatan tu, maka dia digelar sebagai hero. Maka macam tu juga Allah Ta'ala letak kita di atas dunia. Kalau kita nak mati sebagai satu orang hero, kita kena lawan kejahatan, kita kena lawan kemaksiatan tu, kita kena lawan keburukan tu, kita kena lawan dosa tu, kita kena padamkan dosa tersebut. Maka barulah Allah akan jadikan kita sebagai hero ketika mana bangkit di negeri akhirat. Maka sebab itulah Allah takdirkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami letak kat kamu dua jalan. Yang pertama jalan fujur, jalan kecelakaan. Yang kedua jalan ketakwaan, mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu nak pilih mana? Allah bagi pilihan dekat kita. Ada pokok di luar ni tuan-tuan banyak. Semai tadi hujan lebat. Pokok tu hidup, dia duduk dekat situ, tapi dia tak ada pilihan. Setuju tak? Hujan pun duduk tang situ, panas pun kena duduk tang situ tak? Binatang, kita tengok baru ni mengamuk di Gua Musang, pi baham orang. Dia tak ada pilihan. Dia boleh kata ke, aku boring lah selalu makan orang dalam hutan, hari ni aku nak pergi makan nasi kandak ceri. Dia ada contoh-contoh kan? Ada tak pilihan? Tak ada. Dia tak ada pilihan. Tapi kita manusia ni, Allah muliakan kita sebab Allah jadikan kita ni makhluk yang ada pilihan. Maka tuan-tuan pilih malam ni untuk main duduk kat sini. Maka tuan-tuan telah memilih untuk buat satu kebaikan. Ada orang dia pilih untuk tak mau sembahyang maghrib, maka dia telah melakukan satu kemaksiatan. Maka manusia yang Allah Ta'ala bagi pilihan ni, Allah suruh dia pilih dua jalan. Yang pertama jalan fujur, jalan kecelakaan. Yang kedua jalan ketakwaan. Kamu nak pilih mana? Allah bagi pilihan kat kita. Nak pilih dosa ke? Nak pilih pahala ke? Nak pilih jalan ke syurga ke? Nak pilih jalan ke neraka ke? Nak pilih jalan taat ke? Nak pilih jalan maksiat ke? Nak pilih jalan orang soleh ke? Ataupun nak jadi orang yang tidak soleh akan perintah Allah? Allah bagi pilihan kat kita. Pasal apa Allah bagi pilihan tu? Supaya kita boleh dapat pahala dengan dua jalan. Ada dosa, ada pahala. Tuan-tuan nampak? Ada dosa, ada pahala. Orang yang buat kebaikan dapat pahala. Setuju tak? Kalau Allah Ta'ala cipta kita hanya boleh buat kebaikan dapat pahala, kita akan hanya dapat pahala dengan satu jalan. Tapi Allah cipta pula manusia boleh buat dosa. Kalau dia buat kebaikan, dia dapat pahala. Dia tinggal dosa, dapat pahala tak? Tinggal dosa, dapat pahala tak? Hello, I'm talking to you. Dapat tak? Cakap lah sikit, saya duk batuk pun main ceramah kan? Kalau nampak tak? Ada dua jalan ke? Satu buat kebaikan dapat pahala. Yang kedua ada peluang nak buat dosa, tapi tinggal dosa tu dapat tak pahala? Dapat. Maka di situ kita dapat dua pahala daripada dua jalan yang berbeza. Maka sebab itulah sepatutnya dosa itu dijadikan satu sumber untuk kita nak cari pula pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia yang boleh buat dosa ni ada kategori dia. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Ada dosa besar, Imam Az-Zahabi karang dalam kitab Al-Kabair, kitab 70 dosa-dosa besar. Antara dosa besar syirik kepada Allah, menduakan Allah. Antara dosa besar tak menghormati kedua ibu bapa ataupun
Dalam arti kata yang lain, derhaka kepada kedua ibu bapa. Adik-adik ni taat tak kat mak bapak? Taat ke tak taat? Ha? Dengar tak cakap mak bapak? Dengar ke tak dengar? Hello, I'm talking to you. Hampa ni? Hampa dengar cakap mak bapak tak? Sayang tak mak bapak hampa? Sayang ke tak? Bohong. Sayang ke tak? Sayang ke tak? Bohong. Bohong. Dia seorang je sayang, yang lain pun tak sayang. Sayang ke tak? Bohong lah. Dia seorang yang mempertahankan kasih sayang tu. Yang lain kata bohong, ni pun angguk memang betul kami bohong pun. Mau coklat kan? Ni kita ni ada anak kecil ni. Masa dia kecil, dia letak siapa idola dia. Tuan-tuan balik rumah, kalau dia panggil ayah, dia lari ayah. Kalau dia panggil bapa. Sebab apa? Sebab waktu dia kecil ni, dia nampak bapa tu lah hero dia. Tapi kadang-kadang apabila dia dah besar, kadang-kadang apabila dia dah dewasa, dia terpengaruh dengan benda-benda lain, dia sanggup saja buat naya dekat mak bapak dia. Dia sanggup saja derhaka kepada kedua ibu dan ayah dia. Maka orang macam ni adalah orang yang telah melakukan dosa besar. Antara dosa besar apa dia? Antara dosa besar yang ni yang banyak orang buat. Kita ni, Allah Ta'ala cipta kita ni ada potensi untuk buat dosa dengan anggota tubuh badan kita. Antaranya mata kita tengok benda yang haram. Antaranya telinga kita dengar benda yang haram. Antaranya paling banyak orang buat, mulut cakap benda-benda yang haram. Ada tak orang kita tengok mulut dia ni, ya Allah ya Arhamar Rahimin, tak tahu nak kata. Kalau orang Pulau Pinang dia kata mulut puaka, kan? Kalau dia kata dekat orang ni, kata sedap-sedap sungguh. Lagi teruk bila dia kata dekat orang, kemudian dia kata apa tau? Baru hantar mulut aku macam mana. Dia dah kata kat kawan tu teruk-teruk lah. Dia kata baru hantar mulut aku macam mana. Main lagi dengan mulut aku. Tang situ dapat dua dosa. Yang pertama dosa mengata, yang kedua dosa bangga mulut dia jahat. Dua dosa dapat. Orang kita kalau kata ke orang sakan, apa yang dia tak komen, semua dia komen. Saya tak tahulah hampa biasa dengan budaya sini kata. Tapi orang sini, minta maaf saya sebut ada tu saya tak apa berkenan ada live. Saya depa ni maki kat saya ni. Tapi nak kena sebut juga lah. Pi kenduri. Ni mesti nak main musim kenduri kan. Ni minggu depan kenduri banyak ai. Pi kenduri. Kalau tengok pengantin laki dengan pengantin perempuan, Nabi ajak suruh buat apa? Nabi suruh doa. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Nabi suruh doa. Ustaz, saya tak hafal doa tu. Nyanyi lagu Mahir Zain. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma sampai habis. Saya suara tak apa ada, tak sedap lah. Lagi satu menyanyi habis Mahir Zain tak cari makan pula kan. Okey. Baca doa tu, Nabi ajak suruh baca. Dia pergi kenduri kahwin, dia tak baca doa tu. Dia tengok mana pengantin lelaki dengan perempuan, cari. Oh, dia duduk makan hujung tu. Allah. Orang Penang kalau kata Allah tu apa mau tahu kan? Ada apa nak keluar kan? Dia tengok dia tahu Allah. Awak pengantin lelaki kulitnya gelap macam bungkuk kuali dia dah. Tengok tak kejahat mulut. Elok-elok hampir makan kenduri, hang tutup mulut duk sengap-sengap dah. Tak payah komen lah. Maple tu gelap lah, pono tu gemuk lah, pendek lah, tak sesuai lah daripada orang. Tengok dari segi perwatakan macam tak kena. Macam lah hang ahli psikologi. Dia punya komen tu kan, dia punya komen kawan tu tak pasal yang pergi cari dosa kering. Betul tak? Satu hari ni cerita betul ni, bukan cerita tipu. Satu hari saya tengah duk beratur nak ambil makan buffet tu kan. Ada dua orang mami macam tu lah, sembang. Loh, maple punya gelap macam pokok kuali. Saya kali tengok mami tu dua kali ganda gelap daripada maple. Hang tak sedar diri. Hang pun gelap mengata kat orang. Tuan-tuan tengok.
Ni dosa ni, mulut ni. Allah. Tak apalah. Kahwin. Tuan-tuan tahu tak berapa ramai kawan-kawan saya, kawan, sepupu, adik-adik beradik, kadang-kadang mereka tak mau pi kenduri kahwin. Saya jumpa mereka di luar, saya tanya mereka, awak hang tak pi kenduri kahwin baru ni? Aku tak tengok hang pun. Mami tu tak panggil hang lah. Dia kata panggil. Dia panggil aku yang tak pi. Tak pasal apa hang tak pi? Dia kata aku kan dah 6 tahun kahwin tak ada anak. Tuan-tuan tahu tak berapa ramai orang yang kahwin tak ada anak ni, bila dia jumpa orang cakap menyakitkan hati dia. Berapa tahun dah menikah? 6 lah. Anak apa orang? Tak ada lagi. Allah. Dia buat terkejut lagu tu. 6 tahun menikah tak ada anak, dia buat terkejut. Allah. Kalaulah satu orang tu tak ada anak, tuan-tuan tahu tak dia punya raplah macam mana? Apa tahu raplah tu apa? Tahu ke tak tahu? Tahu ah? Tahu tu angguk lah sikit, boleh habis awal mana ni. Okey? Tahu tak dia punya susah hati tak ada anak macam mana? Kalau kita sepatutnya jiran ke, kawan tempat kerja ke, adik-beradik ke, bila kita tengok dia tak ada anak, apa yang patutnya kita buat? Sabarlah, insya-Allah. Nanti Allah bagi rezeki. Insya-Allah lah, nanti kalau aku bangun malam ni sembahyang 2 rakaat ke apa ataupun sa'i lepas maghrib, aku doa semoga hang ni diberi murah rezeki dapat anak. Bagilah semangat kat dia. Ni tak ada dia pergi kutuk kawan tu. Hang mandul kot. Yang tu kot, bini hang macam ni kot, dia pergi kutuk kawan tu. Maka mulut dia telah melakukan satu dosa kering tanpa dia sedar. Yang ni cukup bahaya. Sebab apa? Nabi sebut 2 lubang yang akan menyebabkan ramai manusia masuk dalam neraka. Yang pertama adalah lubang kemaluan, dan yang kedua lubang mulut. Kan? Lubang mulut ni akan menyebabkan manusia masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Di zaman moden ni, zaman canggih ni, apa benda yang buat bagi ramai orang buat dosa? Apa benda? Tangan ni media sosial ni. Kan? Media sosial ni cukup punya bahaya lah, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Takut tuan-tuan. Dia punya tulis ikut suka dia. Kan? Dia kata Jenny buat macam ni, Jenny buat macam ni, Jenny buat macam ni, Jenny buat macam ni. Dia pergi tuduh orang. Tuan-tuan, saya nak sebut satu benda. Yang ni tuan-tuan kena bagi perhatian. Kata dengan Imam Hasan Al-Basri, kalaulah kamu ada 70 dosa di antara kamu dengan Allah, yang tu lebih senang nak minta ampun berbanding satu dosa kamu dengan manusia. Satu ya dosa dengan manusia, nak minta ampun susah. Sebab apa? Sebab manusia ni leceh. Bukan senang-senang dia nak ampun dosa kita. Kalau kita minta ampun dekat Allah, Allah sentiasa duk tunggu nak terima taubat kita. Allah sentiasa tunggu nak menerima keampunan kita. Allah sentiasa tunggu untuk nak mengampunkan dan nak memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Tapi kalau kita buat masalah dengan manusia, pernah tak dengar orang cakap lagu ni? Hang jaga aku tunggu hang di akhirat. Bisa dengar ada orang cakap lagu tu? Bisa ke tak bisa tuan? Kan? Dia kata apa? Hang tunggu nanti bangkit di padang mahsyar, aku nanti tuntut hang. Sebab apa? Yang itulah sifat manusia, balas dendam. Dah dia tak boleh lawan dengan kita atas dunia, dia kata hang tunggu. Tuan-tuan, sifat yang tu kalau boleh jangan ada dalam diri kita. Kalau boleh, apa masalah kita dengan manusia atas dunia ni selesai orang. Sebab tu saya nak sebut, antara dosa yang boleh menyebabkan kita sangat bermasalah dengan manusia, apa dia? Ni tangan duk pergi tulis yang bukan-bukan dalam media sosial. Tangan duk pergi komen yang bukan-bukan, tangan duk pergi share yang bukan-bukan dalam media sosial, sehingga mungkin dia menyakiti orang lain. Maka benda tu dia lupa. Tu malaikat duk catat. Dia lupa. Tapi dia tak rasa. Dia ingat malaikat tak ada dalam Facebook tu. Tak, bukanlah maksud saya malaikat duduk dalam Facebook tu. Tapi malaikat faham. Malaikat tahu apa segala keburukan yang dia duk buat. Maka itu antara dosa yang dilakukan oleh manusia. Nak cerita malam ni dosa berlungut-lungut macam-macam dosa dah. Kalau nak cerita satu 70 dosa besar tu, saya ingat sampai subuh esok pagi tak habis. Yang tu kira mau buat terus daurah kitab lah. Kan? Kalau nak cerita.
Tapi saya nak sebut, kita ni manusia ada potensi untuk buat dosa. Sebab apa? Sebab kalaulah manusia tak ada dosa, kata Nabi, manusia akan buat dosa yang lebih besar, iaitu sombong. Tuan-tuan tahu tak sombong? Sombong ni bukan pakaian kita, sombong ni bukan sifat kita. Kita tak layak ada sifat sombong. Tapi seringkali manusia atas dunia ni dia akan sombong. Dia sombong sebab apa? Yang pertama, dia sombong sebab dia ada harta. Allah bagi dia kaya sikit, dia sombong. Dia ada kaya, dia marah orang. Hampa semayang pun bukan anti kaya, dia marah orang. Dia sombong dengan kekayaan dia. Ada orang sombong kerana jawatan. Dulu tak ada jawatan, baik semua dengan orang. Tiba-tiba dapat naik pangkat, ada jawatan, kawan-kawan ajak, jomlah kita pergi minum kat restoran. Dia kata, lah ni aku tak minum kat restoran dah, aku minum kat hotel. Dia tak mau kawan lah. Dia sombong. Sebab apa? Ada jawatan. Ada orang sombong sebab apa? Sebab ada ilmu. Kalau ada orang tegur dia, dia kata, hang tahu nak duk cakap dengan siapa ni, aku ustaz. Hang tak ada ilmu, aku ada ilmu. Jangan duk tegur aku lah, aku tahulah nak buat. Dia sombong kerana ilmu. Ada orang dia sombong kerana keturunan. Hang tahu aku siapa? Aku dari keturunan bangsawan. Aku daripada golongan blue blood, orang putih kata, darah biru. Hang jangan duk cakap dengan aku, aku di keturunan mulia-mulia. Ada orang dia sombong kerana keturunan. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau manusia tak ada dosa. Tuan-tuan tahu tak dia sombong macam mana? Kita tengok dia, tak boleh buat ni. Tak usah duk cakap banyak ah. Aku ni maksum, tak ada dosa. Hang tegur aku apa? Nampak tak? Maka Nabi kata, kalau kita tak ada dosa, kita akan buat dosa yang lebih besar, iaitu kita akan sombong. Kerana kita merasa kita ni betul semua. Tuan-tuan setuju tak tuan-tuan ni lemah? Saya dan tuan-tuan lemah, setuju tak? Tuan-tuan setuju tak ada hari tuan-tuan cari kunci rumah tak jumpa? Lemah lah tu, betul tak? Cari spek mata tak jumpa tuan-tuan. Cari dalam bilik, cari dekat ruang tamu, cari atas peti air, cari kat situ, cari kat sini. Last kali pergi bising dekat bini. Hang tolonglah abang cari set spek mata ni, abang duk pening dah ni. Bini main-main tengok, spek mata ada atas dia. Ada atas dia, tak perasan. Tengok betapa lemahnya kita. Allah nak habaq betapa lemahnya kita sehingga kita ni boleh buat dosa. Tapi janganlah seronok buat dosa. Ada orang dia hidup atas dunia ni, dia seronok buat dosa. Dia seronok sangat buat dosa. Saya teringat satu hari, satu cerita lah. Saya ada satu cerita lah, orang besar-besar faham lah kan? Tak payah ulang dua kali lah, cerita sekali lah. Satu hari saya pergi Medan. Saya dijemput ceramah di Medan. Saya sampai di hotel dekat Medan tu dengan isteri saya, dengan anak saya. Naik atas check in hotel. Masa nak dah check in hotel tu, masa nak masuk hotel tu, mula-mula nampak di depan hotel tu ada tu pakcik niaga putu buluh. Tentang putu buluh. Masa tengok pakcik tu niaga putu buluh tu, tengok punya teringin. Punyalah teringin ni. Saya kata kat bini saya dengan anak saya, hampa duduk saya atas, aku turun pergi beli putu buluh tu, kita makan kat bilik. Saya pun turun. Saya turun lift, saya jalan di lobi, saya pergi beli putu buluh tu. Bila saya patah balik, ada satu perempuan lingkungan umur 50-an. Dia mai kat saya, dia kata, bapak. Biasalah orang Indonesia dia panggil bapak lah kan. Masa dia panggil tu saya pun tak tahu. Saya first time pergi Indonesia, saya duk fikir bila masa aku menikah dengan mak hang pula kan. Dia panggil bapak kan. Dia panggil bapak. Saya pun kali-kali, ya kenapa, ada apa? Soalan dia ni rupanya mak ayam. Dia kata apa? Mau cewek tak pak? Saya kata enggak bisa, ini hukumnya haram. Enggak bisa selingkuhan. Zina itu haram. Dia kata enggak apa-apa pak, nanti bisa taubat aja. Gila ni pak. Kan, tak apa, buat dulu dosa, nanti taubat. Saya kata enggak bisa begitu. Kan, kita orang Islam enggak bisa berzina. Itu hukumnya haram, dosa besar itu. Enggak apa-apa pak. Bapak ini omongnya kayak seperti Pak Ustaz.
Saya tanya memang saya di Malaysia Pak Ustaz, saya diundang untuk sampaikan ceramah besok pagi. Oh Pak Ustaz ya, Pak Ustaz juga enggak apa-apa, bisa taubat aja. Gila. Tengok, nampak ni? Ni pemahaman sebahagian daripada masyarakat, bukan depa saja, bahkan kita pun. Tak apa, dosa buat dulu nanti taubat. Kan? Dosa tak apa buat dulu. Ni ada masa hari nanti taubat, pelan-pelan taubat. Tadi pagi baru saya dengar ada satu orang ni cakap. Masa saya duduk makan dekat satu kedai kopi tu, saya dengar dia tu cakap. Dia tu member dia tegur apa dia tak apa, kita muda lagi. Nanti pelan-pelan taubat ah. Saya dengar dia cakap tu. Jadi ini adalah satu sikap yang sangat tidak bertanggungjawab. Taubat tu sepatutnya tak boleh dibuat main-main. Taubat itu adalah satu jalan keluar yang Allah Ta'ala bagi dekat kita. Sebab Allah faham kita ni lemah. Allah faham kita ni ada potensi untuk buat dosa. Allah faham kita ni boleh tersilap dalam kehidupan. Maka Allah bagi satu peluang dekat kita supaya kita bertaubat. Tapi banyak orang dia faham lagu mana? Tak apa buat dulu nanti taubat buat dulu nanti taubat, buat dulu nanti taubat. Maka orang macam ni adalah orang yang sedang mempermainkan agama. Maka sebab tu kita, orang yang beriman ni tuan-tuan, orang yang main kuliah, orang yang main mengaji, kita kena faham makna taubat yang sebenarnya macam mana. Taubat ni bukan sembahyang sunat taubat Ada orang dia kata, Ustaz, saya semalam, contohlah, saya semalam pergi minum arak Ustaz. Ni saya nak taubat ke mana? Saya pergi sembahyang sunat taubat 2 rakaat ke? Bukan yang tu. Sembahyang sunat taubat tu boleh buat, tak ada masalah. Tapi syarat taubat tu apa dia? Syarat taubat yang pertama, kena sedar bahawa kita buat dosa. Yang pertama, kena sedar kita buat dosa. Yang kedua, kena menyesal. Yang ketiga, kena sungguh-sungguh habaq dekat diri, aku tak mau ulang dah dosa ni. Sampai bila-bila aku tak mau buat dah dosa ni. Yang keempat, perbanyakkan amal kebaikan selepas kita bertaubat. Tu syaratnya. Tu kalau dosa antara kita dengan Allah lah. Kalau dosa antara kita dengan manusia, kena menyesal, kena sedar, kena janji dengan diri takkan ulangi dah perbuatan dosa tu. Yang keempat, kena buat apa? Kena ganti balik apa yang kita dah buat salah dekat manusia tu. Contoh, kalau kita terambil barang dia, kena ganti balik barang tu. Saya ceramah di pejabat banyak. Saya sebut ada orang dia main kerja, pen pejabat jadi pen dia, pen kertas pejabat jadi kertas dia bawa balik rumah. Dia ambil kertas A4, dia kata berlungguk-lungguk kertas tu ada di pejabat ambil bawa balik rumah. Boleh ke tak boleh tuan-tuan? Tak boleh. Kalau bos kata sebelum keluar daripada pejabat ni kena ketuk kasut, buang debu pejabat, kena tinggal dalam pejabat, debu tu pun tak boleh bawa balik rumah, habuk tu pun tak boleh bawa balik rumah. Kalau bos tak bagi habuk tu bawa balik rumah, apatah lagi pen, apatah lagi kertas. Ada satu hamba Allah hari tu dia main minta nombor phone kat saya, dia tak bawa main phone. Saya kata, Allah, pen tak ada pula. Dia kata tak apa-apa, pen saya ada Ustaz. Nah Ustaz tulis. Saya pun tulis. Dia kata, Ustaz, pen ni saya hadiah kat Ustaz. Alah, berlungguk-lungguk pen ni ada di office saya Ustaz. Esok pun saya boleh ambil pen ni, berlungguk-lungguk ada. Dia hadiah tu pen office punya, bukan dia punya. Dia buat serupa bapak dia punya. Nampak? Kan? Pen tu bukan dia punya. Dia tak boleh hadiah pen, bukan hak milik dia, tapi dia hadiah. Saya kata, abang ni tak betul, tak kena ni bang. Dia kata, oh ya ke? Silap lah. Nampak tak? Berapa banyak orang dia buat tu? Okey. Yang tu kesalahan dengan siapa? Yang tu dosa dengan siapa? Yang tu dosa antara manusia dengan manusia. Bila saya tegur di pejabat, rupanya banyak orang yang ambil paper A4, yang ambil pen kilometriko, banyak. Habis-habis kuliah masa duk makan tu, dia main bisik, Ustaz, saya hari tu ambil 1 rim paper Ustaz, nak buat macam mana? Pergi beli ganti balik. Kan? Taubat saya tak cukup, dia kena ganti balik hak orang. Kan? Dia kena ganti balik hak orang tu, barulah terlepas dia daripada taubat tersebut. Maka sebab tu kalau kita buat dosa dengan orang, kalau kita kata kat dia, kena pergi minta maaf kat dia. Kalau kita fitnah, tuduh, mengumpat dia, kena pergi minta maaf dekat dia. Kita silap dalam menuduh satu orang tu, kena pergi minta maaf dekat dia. Kalau dosa antara kita dengan Allah,
Kita kena janji sungguh-sungguh dengan Allah yang kita takkan ulangi lagi perbuatan dosa tu, dan kita akan berhenti daripada buat dosa. Dan Nabi pesan apa? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Nabi kata, kalau kamu buat dosa, macam mana cara nak padam dosa kamu? Perbanyakkanlah buat amal kebaikan. Kita dah dosa banyak dah tuan-tuan, kan? Tak ada seorang pun di sini yang boleh bangga diri kita apa? Ustaz, kak tak ada dosa, kak maksum. Ada tak? Ada tak kak yang maksum kat sini? Ada tak? Tak ada. Mana ada? Kan? Laki balik lambat sikit tarik muka. Kan? Laki balik lambat sikit tarik muka. Yang menikah alif tiga, yang kena maki laki kita. Betul? Betul tak betul? Kan? Yang menikah alif tiga, yang kena maki kita. Kita balik hari tu masam muka. Tanya awak, ingat kita buat silap apa ke? Rupanya alif tiga menikah lain. Abang Tesla menikah lain, kita kena. Kan? Jadi kita ni semua dosa banyak. Saya dan juga tuan-tuan dan perempuan, semua kita dosa banyak. Yang selamat lah ni depa ni lah. Depa ni lah ahli syurga. Sebab tu kalau saya pergi ceramah mana-mana pun, kalau ada budak-budak lari ke jalan ke pi sana ke pi sini, saya tak pernah marah kat depa. Sebab depa budak-budak. Depa boleh main duduk malam ni dalam kuliah ni pun cukup yang bagus lah. Depa main tu biasa. Ada budak-budak tak main? Tak ada. Tuan-tuan pergi Masjidil Haram, jumpa dengan imam besar Masjidil Haram ataupun lani pengurusi Haramain, Imam Abdul Rahman Sudais. Tuan-tuan interview dia. Tanya kat dia, Imam, Syekh, masa kamu umur 5 tahun, bapak kamu ajak kamu pergi masjid, kamu buat apa? Kamu semayang ke kamu main? Agak-agak jawapan dia apa tuan-tuan? Semayang ke main? Semayang. Yang tu level wali, tu bukan syekh lah. Masa dia umur 5 tahun dia semayang ke main? Main. Dia main. Biasa. Pergi tanyalah Tok Imam mana dalam dunia pun, masa dia umur 5 tahun dia main, dia tak semayang pun. Ha? Baby dia apa? Jadi kalau mereka boleh main, kalau mereka boleh main dalam surau, insya-Allah satu hari hati mereka akan tertambat dengan masjid. Hati mereka akan tertambat dengan surau. Sebab tu budak-budak lari pimai-pimai saya tak marah. Yang saya marah kalau bapak budak yang lari. Kan? Bapak budak lari tu marah. Budak-budak tak apa pipi kat depa. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, mereka yang tak ada dosa, kita ada dosa. Maka kita yang berdosa ni sepatutnya kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok Nabi SAW, Nabi ni maksum. Allah Ta'ala pelihara dia daripada dosa. Allah pelihara dia daripada dosa pun. Dalam hadis sebut, satu riwayat kata apa? Nabi setiap hari akan beristighfar sebanyak 70 kali. Tak ada dosa, Allah ampunkan dosa dia. Allah angkat martabat dia menjadi Habibullah, kekasih Allah. Dia pun satu hari 70 kali istighfar taubat. Kita ni lagilah banyak dosa. Nabi Adam alaihissalam buat satu benda yang Allah Ta'ala larang. Allah kata jangan makan buah tu, dia pergi makan. Dia turun mai atas dunia. Dalam satu riwayat sebut selama 40 tahun dia sujud dan menangis minta ampun dekat Allah. Hari-hari dalam sujud dia sebut Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita duk baca selalu doa tu. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah aku banyak menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau bukan kerana keampunan dan kerahmatanmu, nescaya kami akan jadi orang-orang yang rugi. Hari-hari minta ampun. Tuan-tuan, buat silap satu lah. Bapa kita, tok nenek moyang kita Nabi Adam, buat satu yang silap, pi langgar larang makan buah khuldi. Minta ampun 40 tahun. Kena keluar daripada syurga. Kita dosa belunguk-lunguk, hari-hari minta masuk syurga. Malaikat pun digelak kita. Kan? 40 tahun menangis minta ampun dekat Allah hanya kerana satu dosa. Kita hari-hari mengumpat orang, kata orang, cerita hal orang, oi, pasal menikah lain ni. Tengok berapa ramai, minta maaf saya sebut, berapa ramai orang perempuan yang buat dosa pasal laki orang lain pergi menikah lain. Tak betul? Minta maaf lah tegur sikit
Jangan bawa bangkit belah pula. Kan? Tengok-tengok. Kan? Tak betul. Buka dalam Facebook tu, berapa ramai perempuan tulis macam ni. Abang, dia tag dekat laki dia. Abang, cuba bayangkan kalau saya pula menikah dua. Si ada dua laki macam mana? Dia suruh laki dia membayangkan kalau dia pula isteri, sebagai seorang isteri, berpoligami. Berlumbuk perempuan macam tu. Pakai tudung, ada profile picture dengan anak, dengan laki. Tapi dia tulis satu benda yang melanggar hukum Tuhan. Laki kahwin 4, Quran suruh. Quran sebut dalam Quran bukan suruh kahwin 4, tapi menghadkan takat 4 lah. Boleh kahwin ni takat 4 ya, limit 4. Lebih daripada 4 poligami ke? Tapi agama bagi tak? Saya tanya kat mak ni. Laki boleh kahwin 4, betul tak? Kan? Kalau laki kahwin 5 nama poligami ke? Betul tak? Nama poligami, tapi agama bagi tak? Agama tak bagi. Kalau laki kahwin 6 boleh tak? Tak boleh. Maka kalau lebih daripada 4, agama tak bagi. Kalau perempuan kahwin lebih daripada 1 dalam satu masa, dia ada 2 laki, agama bagi tak? Agama tak bagi. Tapi dia duk membayangkan tiap-tiap hari dia komen hanya semata-mata kerana nak sakitkan hati. Dosa tak? Dosa tak? Sebab tu kita orang yang main kuliah ni jangan buat macam tu. Kalau nak cemburu laki kita nak menikah lain, tak apa. Gaduh lah laki dengan laki kita, tuan puan-puan yang pasal lah kan. Saya tak mau masuk campur bab tu. Tapi kalau nak kutuk dan kritik agama, jangan. Jangan kita memperlekeh dan memperlecehkan agama Islam, sebab benda tu dosa. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita nak bertaubat. Kita ada banyak dosa. Persoalannya, adakah taubat kita akan diterima oleh Allah? Tuan-tuan, macam mana pun kalau kita buat salah, Nabi kata, kalaulah ada dosa setinggi langit sekalipun, kalau Allah nak ampunkan dosa kita, Allah akan ampun. Sebab tu kita ada dengar kisah ni. Ada seorang lelaki dah bunuh 99 orang. Bisa dengar cerita ni kan? Kemudian dia nak taubat. Dia pergi tanya kat satu orang ni. Orang tu nampaklah macam alim, pakai kepiah, pakai serban, janggut, jubah dengan selendang-selendang pun nampak macam alim. Dia pergi tanya kat kawan tu, aku ni dah bunuh 99 orang. Agak-agak kalau Allah aku taubat, Allah terima tak taubat aku? Dia ni yang acah-acah alim ni, dia kata, astagfirullah, kalau bunuh seorang pun dah tak terima taubat, apatah lagi 99 orang. Mana boleh Allah ampunkan dosa hang dah bunuh 99 orang? Sebab tu kata, kalau pakai jubah belum tentu alim. Kan? Dia pakai jubah, dia pakai serban, bagus, dia ikut sunnah, tapi belum tentu dia ada ilmu. Nak bagi nasihat, nak cerita hukum, nak keluarkan hukum, kena ada ilmu. Dia sudah pergi salah memberi nasihat kat kawan tu. Akibat dia apa? Kawan tu geram, bunuh dia. Bunuh dia. Lepas bunuh dia cukup 100, kawan tu rasa menyesal. Aku rasa nak taubat. Dia pergi carilah satu orang ulama. Dia kata kat ulama tu, aku dah bunuh 99 orang, aku nak taubat. Tiba-tiba aku pergi tanya kat satu orang, dia kata Allah tak terima taubat aku geram, aku dah bunuh dia bagi jadi 100 dah. Lagi kalau aku nak taubat boleh? Kawan tu pun fikir 2 kali kan. Kalau aku kata tak boleh, aku 101. Jadi kawan tu kata apa? Rahmat Allah ni luas. Yang tadi 101 tu saya tambah kan, yang tu tak ada lah riwayat kan. Dia kata rahmat Allah ni luas. Kalau hang dah bunuh pila 1000 orang sekalipun, kalau hang minta ampun sungguh-sungguh ke Allah, hang menyesal dengan perbuatan hang, Allah akan ampunkan dosa kamu. Tapi dengan syarat kamu tinggal tempat ni, jangan duduk tang sini. Keluar. Kawan tu pun keluar daripada kawasan tu, tengah jalan dia mati. Diringkaskan cerita dalam hadis tu, diterima taubat kawan tu, diampunkan dosa dia. Sebab tu cerita-cerita ni nak bagi harapan kat kita, bukan nak mempermainkan kita, tak. Ada orang dia guna cerita ni untuk dia terus buat maksiat, tak boleh. Sepatutnya cerita ni kita ambil sebagai untuk apa? Sebagai untuk kita nak jadikan kita sebagai orang yang ada harapan untuk memohon ampun kepada Allah. Tuan-tuan, ada 2 masa yang Allah tak terima dah taubat kita.
Yang pertama apa? Yang pertama, bila nyawa dah duduk tang gorgorah, dah duduk tang penghujung dah, baru nak taubat, waktu tu tak guna. Yang kedua, bila matahari terbit di sebelah barat. Tu dua batas akhir yang tak ada lagi dah jalan keluar untuk kita nak bertaubat. Selagi mana kita duk hidup ni, selagi itulah banyak-banyak minta ampun dekat Allah Subhanahu wa taala. Syarat satu orang tu diterima taubat di sisi Allah, syarat dia apa tuan-tuan? Ini nak bagi contoh ni. Tuan-tuan buat silap, saya bagi contoh lah, saya bagi contoh. Katakanlah saya bagi contoh diri saya lah, tak elok contoh lah kan. Yang tak elok ni jangan bagi kat orang, nanti buruk sangka kan. Saya bagi contoh lah, tu saya lah, bos satu orang ni. Si A ni, dia ni kaki minum arak 40 ton minum arak. Tiba-tiba dapat hidayah taubat, berhenti, tak mau dah minum arak, berhenti taubat minum arak, tak mau minum dah arak, berhenti mau pi jadi tok siap masjid. Jadi tok siap masjid berapa lama? 40 tahun kau, umur panjang. 40 tahun jadi tok siap masjid. Ulang alik, pi balik masjid, pi balik masjid, pi balik masjid. Tinggal lama dah, 40 tahun tinggal dah arak ni. Nak tengok Allah Ta'ala terima taubat dia ataupun tak, selepas belas-belas tahun, selepas puluh-puluh tahun, kalau dia teringat dosa yang dia buat dulu, dia menangis, dia minta ampun dekat Allah, yang tu tanda Allah ampunkan dosa dia. Tuan-tuan faham tak? Faham tak? Contohlah, contoh. Satu hari tok siak ni yang dah taubat minum arak ni, dia keluar surau, dia nampak ada budak seorang duk mabuk melelong. Dia tengok kawan tu pegang botol arak. Dia tengok kawan tu, dia kata dalam hati dia, Allahu Akbar, aku sedih sebab dulu aku pun macam tu juga. Dia rasa sedih, alhamdulillah lah hari ni aku dah taubat lah. Aku sedih lah tengok keadaan tu sebab aku terkenang dosa yang aku buat dulu tu. Dia rasa malu dengan diri dia, walaupun dia dah tak buat dah, orang lain buat, dia rasa malu. Tu tanda Allah Ta'ala terima taubat. Tapi kalau dia tengok budak tu, dia terkenang dosa yang dia buat dulu, dia pergi tanya, hang mabuk macam mana? Mabuk, ni kenal satu botol. Apa dah baru satu botol melelong lah. Aku dulu 5 botol steady lagi. Waktu tu dia bangga dengan dosa yang dia buat dulu. Walaupun sekarang dah jadi baik dah, walaupun sekarang dah jadi tok siap, tapi kalau dia terkenang-kenang dengan dosa yang dia buat dulu, dia bangga, maka dosa dia masih lagi belum diterima ampun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kalau kita terkenang dosa yang kita buat, minta ampun banyak-banyak tuan-tuan. Kita ni tak tahu nak hidup macam mana. Saya nak tutup. Sedap tak sedap 8.25? Boleh 10 minit 10 minit bagi. Boleh hamba 10 minit Ustaz seorang yang bagi. Tak ada suara majoriti. Lah ni kan demokrasi. Boleh. Depa ni yang kuat. Boleh tak? Kau dah kena marah tadi, tak marah? Boleh. Okey. Saya nak cerita tuan-tuan. Kita ni tuan-tuan, masihkah ada peluang untuk kita ni diterima taubat? Tuan-tuan, ada 4 golongan saya nak sebut sebagai penutup. Golongan pertama, dia ni daripada awal dia hidup sampai dia mati, dia ni dah nampak dah nak masuk syurga. Dia ni memang dah ahli syurga. Orang ni orang yang untung. Ada orang dia hidup atas dunia ni, kita dah nampak dah dia ni memang dah ada di atas jalan nak masuk dalam neraka Allah. Manusia lagu tu pun ada dah. Dua ni buah tepi. Lah ni ada lagi 2 golongan. 2 golongan, ada manusia yang kita nampak dia ni macam nak masuk syurga. Dalam hadis Nabi sebut apa? Lagi sejengkai nak masuk syurga, tapi kerana dosa yang dia buat, akhirnya dia terpelanting masuk dalam neraka Allah. Oh, yang ni yang kita takut. Yang ni cukup takut. Daripada muda jadi ustaz, ceramah, tiba-tiba umur 50 jadi bonzer kelab malam. Oh, lingkup. Mati pula dalam disko jahanam. Kan? Yang tu kita takut. Kita paling takut yang tu kan. Kita mintalah jauh daripada Allah, minta kepada Allah supaya Allah jauhkan kita daripada golongan yang ketiga.
Takut orang yang nampak macam nak masuk syurga, akhirnya terpelanting masuk neraka. Sebab tu ada hadis Nabi sebut, ada orang yang jihad di jalan Allah, bila dia mati, orang kenal dia sebagai pahlawan, sebagai pendekar, sebagai mujahidin. Tapi bila dia bangkit, Allah kata, hang bohong. Hang mati bukan kerana nak jihad, hang mati hanya kerana hang nak orang gelar hang sebagai panglima. Maka hang mati itu tak guna, masuklah neraka. Ada orang alim yang mengajak, dia bukan mengajak nak cari redha Allah, dia mengajak hanya kerana nak anak murid ramai, nak followers, nak jadi famous, nak jadi terkenal, nak jadi public figure. Maka dia ni yang niat tak betul pun masuk neraka, walaupun amalan tu betul. Tuan-tuan, kita nak jadi golongan yang keempat ni pun jadilah. Apa dia? Golongan yang muka duk nampak macam nak masuk neraka, yang duk nampak macam tak ada harapan. Tiba-tiba dengan hasil usaha diri dia tu, Allah tambah lagi hidayah, dia perbetul amal kebaikan dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Saya kenal satu hamba Allah masa saya kecil. Dia dengan penjara ni keluar masuk. Ni penjara ni. Penjara ni. Kerja keluar masuk gangster. Kalau balik kampung tak pecah kepala, tak kena tetak tu bukan dia lah, hamba Allah ni. Ni orang betul ni, dia dah mati lama dah. Saya cerita kat tuan-tuan. Kot tuan-tuan bisa jaga dia dalam penjara kot. Tapi lama, cerita lama lah. Masa tu saya pun kecil. Cukup punya jahat ni tak tahu nak apa. Kira penjara ni rumah nombor 2 dah. Kalau sakit daripada penjara, dia hantar pergi hospital, tangan kena gari kat katil. Kalau tengok hamba Allah ni, tak nampak langsung muka untuk nak masuk syurga, tak ada. Cukup punya jahat, tak tahu nak abang, dengan dadahnya, dengan araknya, dengan pukul orangnya, kena masuk penjaranya, dengan mak sakit hati, pening kepala dengan dia, macam-macam. Tiba-tiba tuan-tuan, satu hari, benda ni depan mata saya tengok dia, berubah jadi orang baik. Boh gepiah, pakai baju kurta, pakai kain plekat. Saya tanya, mamu pergi mana? Dia kata, mamu nak pergi surau, nak pergi semayang. Saya kata, bagus nanti mamu ni, yang aku kenal dia ni jahat, yang aku kenal dia ni masuk penjara, keluar penjara, yang aku kenal dia ni memang orang yang cukup jahat. Kalau tengah jalan tu boleh nampak dia pukul orang lagu tu. Tapi hari ni aku nampak dia dah pakai dah baju Melayu, dia pakai kepiah, dia bawa janggut, dia nak pergi semayang. Tuan-tuan tahu tak takdir kehidupan dia yang daripada muda jahat, masuk keluar penjara, takdir kehidupan dia lepas dia keluar penjara tu, dia pergi jadi apa, ikut jemaah tabligh apa, dia duk pergi sana pergi sini, lebih kurang dalam masa 2-3 bulan. Satu hari dapat berita dia mati. Mati waktu apa? Mati waktu tahiyat masa semayang subuh. Elok baca tahiyat, tak ada bagi salam, mati ke mana? Tuan-tuan, Allah Ta'ala muliakan dia tak? Mati dalam semayang tuan-tuan. Kan? Sudah tentu Allah Ta'ala muliakan dia. Kan? Tuan-tuan nampak tak? Allah nak ubah satu orang. Ada satu hamba Allah ni saya kenal. Ini live malam ni nak abang pun segan lah. Sebab dia dengar dia dimaki kat saya pula. Kata, ustaz ni orang dah berubah dah, lebih cerita pula ke orang kan. Dia ni daripada saya kecil sampailah sekarang ni, sampai lebih kurang dalam 6 bulan sudah, ataupun setahun sudah, dia ni orang yang kaki isak gam. Kalau saya tengok dia, saya cukup meluat dia. Saya kata, antuk suruh main dekat-dekat aku tak lemah tengok orang, tak mandi dengan busuk gam, dengan kacau orang. Saya suka marah dia. Kadang-kadang dia main minta duit, bagi RM1, RM2 pun dalam keadaan benci. Nak ambil, jangan kacau aku. Sampailah 6 bulan yang lalu, bila dia nampak saya, dia lari main kat saya. Bila dia lari main kat saya standard lah kan. Aku kenal dah hang, jadi take gam. Saya tak layan. Dia tak apa dia pula, mau apa? Tak. Ustaz. Lah ni saya dah tobat dah Ustaz. Saya dah berhenti dah semua agam kau. Ustaz tengok, saya dah steady dah. Saya dah kerja sekarang Ustaz. Cari ni. Saya nak berubah jadi orang baik. Sebab saya dah dengar ceramah Ustaz dalam YouTube. Allah. Saya jadi malu tu kan. Dia main dengan niat yang baik, aku sangka buruk kat dia. Padahal Allah boleh bagi hidayah dekat dia untuk dia berubah. Saya duk sangka dia mungkin takkan berubah. Dia mati lagu tu lah.
Tapi kalau Allah nak bagi hidayah dekat satu orang yang betul-betul punya edik gila-gila dengan gam, nampak macam tak betul, macam nak gila, kalau Allah nak bagi hidayah untuk dia berubah, dia tetap akan berubah. Bila saya malu, saya ambil RM10, saya bagi. Nah abang, abang pergi makan, abang pergi makan. Pergi makan. Sebab abang dah berubah, hari ni saya nak belanja abang, nak abang pergi ambil RM10 pergi makan. Tahu dia kata apa? Ustaz, tak apa, simpan RM10 tu. Saya tak mau, saya dah berubah. Lah ni saya nak cari duit, saya nak kerja. Dah lah aku buat macam tu kat hang. Hang bagi batang penyapu pula kat muka aku. Kan RM10. Taklah kita kalau dia ambil RM10 tu pun rasalah lega sikit kan. Tadi duk buat kahak dia. RM10 tu pun dia tak mau. Serba macam batang penyapu main atas muka. Kan, tuan-tuan nampak tak? Apa yang saya nak gambarkan? Kita boleh dapat ya peluang untuk cari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk nak cari hidayah tu kena ada kebaikan yang kita buat. Kan, kita nak minta sekurang-kurangnya biarlah golongan kita ni golongan yang keempat. Walaupun mungkin tak ada harapan nak masuk neraka, nak masuk syurga, tapi biarlah akhir-akhir kehidupan kita satu hari insya-Allah kita akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang ada di sini diampunkan dosa kita insya-Allah. Mudah-mudahan Allah terima taubat kita. Mudah-mudahan Allah maafkan kesalahan-kesalahan kita yang lalu. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang yang akan istiqamah untuk buat amal kebaikan, supaya amal kebaikan kita tu boleh padam keburukan-keburukan kita insya-Allah. Mudah-mudahan perkongsian malam ini memberi manfaat buat diri kita. Yang baik daripada Allah, kelemahan kekurangan dari diri saya sendiri mohon ampun dan maaf. Dah baca doa sikit. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عن الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم كل قولي هذا وأستغفر الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.